Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi malam 21 Oktober 2021 bersama saya Mariam Zanariah Ibrahim. Berita malam ini dimulakan dengan lawatan kerja sehari Ketua Menteri Sarawak, Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg ke Sri Aman pada Khamis. Berucap semasa Majlis Pelancaran Sri Aman Development Agency SADA pada sebelah pagi, beliau memberitahu sektor pertanian dan pelancongan perlu diberikan keutamaan oleh SADA untuk dibangunkan bagi memajukan bahagian Sri Aman. Menurut beliau, Sri Aman mempunyai banyak tanah yang luas untuk dibangunkan menjadi kawasan pengeluaran hasil pertanian secara besar-besaran. Katanya, kawasan Lubuk Antu, Batang Air dan sekitarnya juga berpotensi untuk dibangunkan sebagai pusat pelancongan yang mampu menjana pendapatan kepada penduduk di Sri Aman. Sebabnya, saya cadang kepada SADA, sektor dua yang penting di sini yang boleh menjanakan pekerjaan dan juga menaikkan taraf ekonominya. Satu, pertanian. Kita ada mempunyai tanah yang luas. Saya pernah niaga pertanian Sarawak mari. Menteri Muda. Kita nak bangun dekat Banting. Kita nak bangunkan kawasan padi. Semua hari itu belum ada nampak sebab ada infrastruktur. Jadi sebabnya tuan-tuan, dari sudut pelancongan juga kita ada Batang Air, Lubuk Antu dan kawasan-kawasan sekitar yang boleh memberikan penjanaan pekerjaan dari sudut pelancongan. Menurut Ketua Menteri, penubuhan SADA bertujuan mengkoordinasikan segala perancangan pembangunan di Sri Aman. Apa yang kita lihat, potensi dah banyak, tapi kita mesti ada satu badan yang mengkoordinasikan segala perancangan itu. Alhamdulillah, kita wujudkan SADA. Dan SADA akan diberikan dana untuk merealisasikan apa yang telah dilihat yang boleh membuka ekonomi bandar kawasan Sri Aman. Tambah beliau, potensi pembangunan di Sri Aman akan dipacu dengan penyediaan infrastruktur seperti Lebuhraya Pen Borneo, Jalan Pesisir dan Jambatan Batang Lupar. Hadir sama Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak, Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian, Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak, Datuk Ahmad Jaul Samion, Pengerusi SADA, Datuk Seri Rohani Abdul Karim, Menteri-Menteri Muda dan Div-Div Kehormat yang lain. Terdahulu, Datuk Seri Rohani berkata SADA telah merangka acuan pembangunan berteraskan kesejahteraan rakyat dan kelestarian ekonomi bagi memastikan hala tuju yang mampan dan holistik. Jelasnya, keutamaan diberikan kepada pembangunan infrastruktur dalam menghubungkan kawasan-kawasan yang sukar diakses untuk mencipta banyak potensi baru kepada bahagian Sri Aman. Yang amat berhormat telah menekankan bahawa SADA perlu mengoptimumkan industri pertanian dan juga pelancongan sebagai nadi pembangunan bahagian Sri Aman. Justru SADA melalui kaedah model koordinasinya telah mengadakan pelbagai siri perbincangan bagi memperhalusi senarai cadangan projek yang telah dikemukakan dalam memastikan setiap perancangan memberi impak yang tinggi dan mampu membawa bahagian Sri Aman ke satu aras yang lebih kukuh. Keutamaan diberikan kepada pembangunan infrastruktur dalam menghubungkan kawasan-kawasan yang sukar untuk diakses. Langkah ini akan dapat mencipta banyak potensi baru kepada bahagian Sri Aman. Tambahnya, SADA juga telah meluluskan sebanyak 48 cadangan projek pembangunan di bawah peruntukan pembiayaan alternatif atau alternative fundings. Sementara itu, pada sebelah petang, Ketua Menteri berkesempatan meninjau projek pembinaan Hospital Baru Sri Aman yang memasuki fasa kedua. Projek yang menelan kos sebanyak RM181.47 juta itu telah mencapai 96% siap dan dijangka siap sepenuhnya pada 29 Disember 2021. Apabila siap kelak, hospital baru itu akan menyediakan kemudahan 108 katil seperti wad wanita, wad lelaki, wad kanak-kanak, wad obstetrik, 3 teater pembedahan, ICU, unit kecemasan, bahagian pengimejan, klinik doktor pakar, 14 mesin hemodialisis, makmal patologi dan lain-lain kemudahan berkaitan.
Sebelum berangkat pulang, Ketua Menteri sempat merasmikan Majlis Pecah Tanah Projek Peace Park Sri Aman, taman rekreasi awam bersepadu yang terletak di sekitar rumah Sri Aman. Semasa majlis tersebut, beliau telah diberikan taklimat oleh Pengurus Besar Lembaga Pembangunan dan Lindungan Tanah LCDA, Mona Lisa Zaidil mengenai projek yang dijaga siap pada Mei 2022. Komponen projek tersebut adalah Heritage Trail, Jungle Trail, Scenic Bridge, Peace Pond, Malay Pavilion, Chinese Pavilion, Dayak Pavilion, Playground, Footpath, Reflexology, Exercise Yard, Peace Square dan tempat letak kereta serta motosikal. Sementara itu, semasa menjawab pertanyaan media, Ketua Menteri menafikan pembubaran DUN Sarawak dalam masa terdekat untuk membolehkan pilihan raya negeri PRN12 diadakan. Menurutnya, kerajaan negeri menyerahkan kepada budi bicara Yang di-Pertuan Agong untuk menetapkan tarikh pilihan raya negeri Sarawak PRN ke-12 diadakan. Bukan kuasa saya, ya kuasa Agong. Punya kata pilihan raya lah. Bukan kuasa saya. I cannot tell you secara terperinci lah. Because it's not my power. Okay? Jelas Ketua Menteri lagi, perjumpaannya bersama Yang di-Pertuan Agong baru-baru ini adalah untuk berbincang mengenai keadaan semasa pandemik COVID-19 dan bukan mengenai penetapan tarikh PRN ke-12. Berita seterusnya, peruntukan projek kecil luar bandar MRP sebanyak RM220,000 sumbangan Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob disalurkan oleh Ahli Parlimen Betong Datuk Robert Lawson Chuat bagi kawasan Dun Layar pada Rabu. Penyerahan cek MRP tersebut telah dilakukan oleh Adun Layar Datuk Gerald Rentap Jabu kepada penerima tersebut. Kumpulan pertama yang menerima cek yang berjumlah RM120,000 itu terdiri daripada persatuan, pertubuhan bukan kerajaan NGO dan rumah-rumah ibadat. Antara penerima adalah seperti yang tertera. Manakala kumpulan kedua yang menerima cek berjumlah RM100,000 adalah seperti yang tertera. Laporan selanjutnya mengenai komitmen yang ditunjukkan oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak dalam membantu operasi menghantar bekalan vaksin ke kawasan pedalaman di Miri. Menteri Bertanggungjawab bagi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Miri, Datuk Seri Lee Kim Shin berkata sepanjang pandemik COVID-19, JBPM Sarawak telah banyak membantu dalam operasi menghantar bekalan vaksin ke kawasan pedalaman dan membawa pesakit COVID-19 ke pusat kuarantin. And in this pandemic this time, Bomba has really helped a lot. Number one, in terms of logistics, they help in delivering all the vaccinations, the vaccines to the interior area, and sometimes under very difficult conditions. And practically, there was flood in some areas. Bomba has to winch down the vaccine from the heli to the ground, and the firemen had to bring the vaccine to the ground, and under very difficult conditions. That's why we are very appreciative, and that's why we're able to achieve a very high rate of vaccination even in the interior area because of the Bomba that help to deliver the vaccine to the various remote kampung. And also in terms of logistics also, they also help with the Bomba truck to bring down all those close contact and facilitated from the interior longhouses where you cannot have access by ordinary car. So they were the one that helped. Beliau berkata demikian semasa Majlis Apresiasi Kecemerlangan tahun 2020 di Hotel Pullman Miri pada Rabu. Sementara itu, Ketua Pengarah JBPM Datuk Seri Muhammad Hamdan Wahid berkata pihaknya telah bekerjasama dengan Kerajaan Sarawak dalam membantu operasi sepanjang pandemik COVID-19 termasuk bantuan logistik. Jelasnya, sebanyak 9 tugasan telah diberikan kepada JPBM untuk memastikan operasi semasa COVID-19 ini berjalan dengan lancar. We have about 9 tasks under Bomba, which is actually related to COVID-19. From HADR, Humanitarian Disaster Relief, HADR, disinfection, sanitation, and also quarantine center,
transporting samples and also the victims. And even in some part, we are also responsible for the contamination of the epicenter, where the start of the COVID-19 infection. At the same time, we are also helping sending and logistic support to interior part of the country and the state, especially for essential items and also food supply. And even vaccine center, we are now working together with KKM for our EMRS to be there to transport those who are positive to some part of hospital that have been designated as the COVID hospital. We are also sending a vaccine to interior part of the states. Dalam pada itu, beliau memberitahu semangat berpasukan dalam anggota bomba penting untuk memastikan objektif akhir dapat dicapai dengan jayanya. Sesuatu kejayaan organisasi itu mungkin sukar kita kecapi sekiranya kita bergerak berseorangan. Jika kita secara berpasukan, keajaiban organisasi itu akan terselah kerana dalam pasukan akan adalah yang mengapai tangan di saat kita jatuh dan ada pula yang menghulur tangan di saat kita memerlukan pertolongan. As a team, together everyone achieve more. Dalam majlis itu, seramai 30 orang pegawai bomba dianugerahkan pingat kebesaran jabatan, sementara 99 orang pegawai akan menerima anugerah perkhidmatan cemerlang, termasuk pegawai bomba bantuan di atas khidmat bakti dan kecemerlangan prestasi perkhidmatan sepanjang tahun 2020. Terdahulu, Pengarah JBPM Negeri Sarawak, Datuk Khairuddin Rahman Husaini berkata, Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang APC merupakan platform bagi memberi pengiktirafan dan penghargaan yang tinggi kepada kaki tangan yang mempamerkan prestasi cemerlang. Saya turut ingin mengucapkan tahniah dan syabas kepada setiap penerima pingat kebesaran jabatan dan APC Jabatan Bomba di Negeri Sarawak yang telah diangkat sebagai high performance, menjadi role model kepada rakan yang lain secara langsungnya, menjadi penggerak perubahan kepada organisasi. Saya percaya penghargaan ini memberi makna dan impak yang mendalam kepada penerima. Penerima yang menerima tahun ini merupakan tahun yang sangat istimewa kerana ia turut dapat menyaksikan 3 orang pemimpin negeri yang akan bersama-sama kita menerima anugerah jabatan pada hari ini. Pada majlis itu, JBPM Sarawak turut menganugerahkan pingat Ketua Pengarah Bomba PKP kepada Datuk Seri Profesor Dr. Sim Kui Hian, Datuk Seri Lee Kim Shin dan Datuk Sebastian Ting sebagai penghargaan di atas sumbangan dan jasa kepada JBPM Sarawak. Sekian edisi malam bersama saya Mariam Zanaria dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS, termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Sayangilah keluarga anda, ambil ujian kendiri sebelum berangkat menziarahi keluarga. Jangan bawa jangkitan kepada insan yang tersayang. Kita, jaga Sarawak, into Sarawak. Salam UKAS. I would strongly advise those planning to return to their villages and longhouses in the interior to take strictest precaution in doing so, because we have noticed a lot of the cases in the interior is being imported from the urban area. So when you go back, please take care. We hope do your testing using COVID-19 safety kit. I'm sure everybody is doing it already here, including myself this afternoon. This is the least you can do to protect our grandpa, grandma, parents, aunties and uncles, the young one from the COVID-19. Use your mask, use your face mask, observe the physical distancing, avoid close conversation and do not gather in a group to socialize while others when you have arrived in your place, and avoid social gathering.